Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita sambung part yang seterusnya. Faktor yang mempengaruhi yang membezakan antara strategi penilaian yang boleh digunakan. Tadi kita dah tengok buat dalam lab ataupun di lapangan. Now kita nak tengok subjektif or objektif. Kalau kita memilih subjektif teknik, contohnya cognitive walkthrough ataupun think aloud, dia adalah bergantung kepada kepakaran dan juga pengetahuan penilai yang dia perlu recognize problem, mengenal pasti masalah dan memahami apa yang user buat. Subjektif teknik sangat powerful jika digunakan dengan betul dan boleh memberikan maklumat yang banyak yang mana yang tidak boleh diperolehi menggunakan objektif strategi, objektif teknik. However, the problem of evaluator bias should be recognized and avoided. Dan evaluator tak boleh bias. So, ia perlu dikenal pasti dan perlu dielakkan. Kita tak nak nanti evaluator bias kepada certain perkara. Untuk mengurangkan bias, kita perlu gunakan lebih dari seorang penilai. Manakala objektif strategi ataupun teknik pula should produce repeatable result which are not dependent on the persuasion of the particular evaluator, yang mana dia tidak bergantung kepada seseorang penilai. Control experiment adalah salah satu contoh objective measure. This avoid bias dan kaedah menggunakan eksperimen boleh mengelakkan bias dan boleh menyediakan keputusan hasil yang boleh dibandingkan, tetapi dia tak boleh reveal menunjukkan apakah masalah yang unexpected problem, masalah yang tidak dapat dipredict, or give detailed feedback on user experience. Maksudnya tak boleh nak bagi maklumat yang lebih lanjut terhadap pengalaman pengguna. Secara idealnya kita nak gunakan objektif dan subjektif approaches tu sekaligus, tetapi atas sebab-sebab tertentu kita tak boleh nak gunakan dua-dua sekaligus atas kekangan resources yang ada. Kalau kita tanya macam user opinion, apakah pandangan pengguna terhadap sesuatu, so maklumat tersebut adalah lebih subjektif. Tetapi kalau kita menggunakan physiological measurement tadi, yang itu adalah beyond daripada kontrol pengguna. User tak boleh kawal data yang diberikan oleh physiological measurement. Okay. So, seterusnya adalah nak data kualitatif ataupun quantitative measure. The type of measurement provided by the evaluation technique is also important consideration. Jenis measurement, pengukuran yang disediakan oleh teknik-teknik penilaian adalah sesuatu yang penting untuk kita consider. Ada dua jenis, kuantitatif ataupun qualitative measurement. Yang kuantitatif ni dia biasanya numeric, ada nombor, boleh di-quantify, maknanya boleh dikira lah, and boleh dianalisis dengan mudah menggunakan statistical technique. Qualitative measurement pula dia non-numeric and therefore lebih sukar untuk dianalisis, tetapi boleh memberikan data yang lebih terperinci yang tidak boleh diberikan oleh quantitative measurement tadi. Yang tidak boleh diberikan ditentukan oleh nombor. So the type of measure is related to the subjectivity or objectivity of the technique. Yang mana subjective technique tending to provide qualitative measure,
objektif teknik okey, kalau kita milihkan subjektif ataupun kalau subjektif tadi kita tanya pandangan pengguna. So dia bersifat subjektif. Kalau subjektif dia lebih akan menghasilkan data kualitatif measure. Manakala kalau kita tanya questionnaire ada multiple choice, so itu lebih kepada quantitative measure. Seterusnya adalah information provided. Level maklumat yang diperlukan oleh penilaian juga adalah pelbagai. Maklumat yang diperlukan oleh penilai pada fasa sama ada design ataupun implementation boleh berbeza sama ada low level information to enable a design decision to be made. Maknanya low level information ni kita boleh dapat data, kita nak gunakan font apa, size apa, sehinggalah kepada higher level information, maklumat yang lebih berlevel tinggi. Such as, boleh ke sistem ni digunakan? Instead of nak tengok saiz, warna, jenis tulisan, so kepada high level yang lebih tinggi sama ada bila kita dah design berdasarkan low level, kita nak tanya adakah benda ni user suka, adakah usable, adakah mudah digunakan. So itu adalah lebih high level. Information provided ada level-level dia lah. Some evaluation techniques such as control experiment, sesuatu kaedah penilaian, contohnya eksperimen, dia sangat bagus untuk menyediakan low level information kepada kumpulan pembangun. So, eksperimen boleh didesain untuk mendapatkan data tersebut. Manakala higher level information can be gathered using questionnaire and interview techniques. Manakala kalau kita nak dapatkan high level information, kita boleh menggunakan questionnaire ataupun kaedah interview, yang mana dia akan memberikan impression yang lebih umum berkenaan apa pandangan pengguna terhadap suatu aplikasi ataupun sistem. Seterusnya adalah immediacy of response. Okey, kecepatan kita dapatkan data daripada ataupun maklumat daripada pengguna. Contohnya, method think aloud. Kita boleh dapatkan maklumat yang segera semasa interaksi itu berlaku. Jadi kita record apa behavior user, apa yang user cakap. Seterusnya, post-task walkthrough rely on the user's recollection of event. Kalau post-task walkthrough, kita dapatkan maklum balas selepas task tersebut dilaksanakan. So, bila kita recall kemudian, dia boleh berpotensi untuk berlaku bias bila user recall ataupun reconstruct apa maklum balas yang dia telah berikan tadi semasa interaction dan semasa dia ditanya semula oleh evaluator semasa post-task walkthrough. Jadi, dia punya interpretation tu mungkin dah berubah dan mungkin juga bias. Recall may also be incomplete. Dan bila kita recall balik, mungkin maklumat tersebut tak lengkap. Tetapi, immediate technique juga problematic. Kadang-kadang bermasalah sebab the process of measurement can actually alter the way the user works. Kadang-kadang proses untuk dapatkan pengukuran tu dia mengubah macam mana user bekerja. Okey. Seterusnya adalah intrusiveness. Intrusiveness juga adalah berkaitan dengan immediacy of response. Teknik-teknik tertentu, particularly those that produce immediate measurement, are obvious to the user during the interaction and therefore run the risk of influencing the way user behave. Contohnya, strategi yang memberikan immediate measure,
dia kadang-kadang mengganggu ataupun mempengaruhi macam mana user behave semasa penilaian dilaksanakan. Sensitive activity on the part of the evaluator can help to reduce this but cannot remove it altogether. Walau bagaimanapun, penilai boleh reduce this sensitive activity tetapi tak boleh nak buang dia secara total lah. Most immediate evaluation technique are intrusive except for automatic system logging. Kebanyakan immediate penilaian yang cepat ni dia adalah bersifat intrusif ataupun dia mengganggu kecuali sistem logging. Walau bagaimanapun, unfortunately, this is limited in the information that it can provide and it is difficult to interpret. Walau bagaimanapun, maklumat yang diberikan adalah limited dan juga sukar untuk ditafsirkan ataupun diterjemahkan. Terusnya adalah resources, sumber. The final consideration when selecting an evaluation technique is availability of the resource. Contohnya sumber, peralatan, masa, duit, partisipan, kepakaran penilai dan juga konteks. So semua benda tu perlu diambil kira bila kita nak buat penilaian. Some decisions are forced by resource limitation. So, kebanyakan situasi kita buat keputusan berdasarkan sumber yang kita ada. So, it is not possible to produce video protocol without access to a video camera. Kalau kita tak ada video camera, kita tak ada peralatan nak measure physiological measurement, tak boleh nak ada peralatan untuk buat eye tracking. Jadi, kita tak boleh nak pilih tu. Jadi, kadang-kadang keputusan yang dibuat bukanlah kebanyakannya sebab kekangan sumber yang kita ada. However, other decisions are not so clear-cut. Contohnya, masa dan duit mungkin ada kekangan. Forcing a choice between two possible evaluation. Jadi, terpaksa buat dua pilihan penilaian. In these circumstances, so dalam keadaan ini, penilai mesti decide strategi taktik penilaian apa yang akan menghasilkan maklumat yang sangat berguna dan juga berkesan untuk sistem yang sedang dibangunkan. It may be possible to use result from other people's experiment to avoid having to conduct new experiment. Jadi kita boleh juga menggunakan result daripada eksperimen yang lebih kurang sama yang orang lain dah buat. Jadi kita nak buat eksperimen yang lebih kurang sama dalam new context. Jadi untuk jimatkan sumber, kita gunakan sahaja others people experiment result. Berdasarkan faktor yang kita boleh gunakan, kenapa kita memilih evaluation technique, kita boleh identify classification evaluation technique. Kita boleh identify teknik apa yang fit untuk our requirement. Jadi, the classification is intended as a rough guide only. Jadi, evaluation teknik yang kita akan gunakan hanyalah sebagai panduan sahaja dan dia tak semestinya one size fit all. Kita tengok jadual. Okay, so ni stage. Kita buat dekat fasa mana? Fasa design ke implementation. Style kita nak buat apa, dalam lab ke kat lapangan, objektif ke subjektif, measure, kualitatif ke kuantitatif, information, immediacy, time. Sini adalah faktor yang tadi. 8 faktor. Dan ini adalah strategi penilaian yang boleh kita gunakan. Okay, so ini adalah panduan sahaja untuk kita klasifikasikan analytic evaluation technique berdasarkan 8 faktor tadi. So, yang ni boleh tengok. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Okay, kesimpulannya adalah penilaian adalah integral part of the design process and should take place throughout the design life cycle. Evaluation ni sepatutnya perlu menjadi sebahagian daripada dalam proses design dan juga perlu berlaku dalam
semua proses pembangunan sesuatu sistem ataupun aplikasi. So sebab kita nak tengok evaluation tu, kita nak test kefungsian dan juga kebolehgunaan design yang kita buat. Dan juga kita nak kena pasti dan rectify any problem yang bakal wujud. Dan kita juga boleh kena pasti user's attitude and response to the system. So macam mana dia memberikan respon kepada sistem. Penilaian boleh dilaksanakan dalam lab atau dekat users, workplace ataupun tempat-tempat dalam konteks yang sebenar, dalam environment yang sebenar. Dan dia juga boleh melibatkan involve active participation on the part of the user. Dan apa yang kita dah belajar adalah kita dah tahu apakah strategi penilaian yang boleh digunakan yang melibatkan user participation. Kita boleh buat eksperimen, kita boleh buat pemerhatian, kita boleh buat query teknik pertanyaan dan kita boleh menggunakan physiological monitoring. Kita dah kena pasti faktor-faktor yang membezakan strategi penilaian, teknik penilaian dan juga classification of evaluation technique. So sekian sahaja topik kita untuk usability evaluation using a user participation. Saya harap semua dapat sedikit sebanyak maklumat mengenai topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.